Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Kamu semua sihat? Sihat, alhamdulillah. Cikgu sihat? Sihat, alhamdulillah. Semua boleh fokus lagi ke pembelajaran hari ini? Boleh. Cikgu nak kamu semua buka kamera, boleh? Boleh tak tolong buka kamera? Boleh. Buka kamera masing-masing. Lepas tu, cikgu nak kamu angkat tangan kamu, pergelangan tangan kamu. Lepas tu maju ke depan. Lepas tu goyang. Boleh goyang. Lepas tu, okey, jari kamu ni kamu buat macam ni. Lepas tu urut pipi kamu supaya kamu hilang mengantuk dan boleh fokus. Okay, terima kasih. Jom kita ke slide kita. Sekejap ya. Semua nampak tak? Nampak. Cikgu. Okay, terima kasih. Sekejap ya. Okay. Hari ini kita akan belajar berkaitan seni craft dan seni tekat dalam pendidikan seni visual tingkatan 3. Jadi pertama sekali cikgu nak kamu semua buka buku teks muka surat 90. Semua dah buka ke? Dah cikgu. Muka surat berapa cikgu? Saya tak dengar. Muka surat 90. Dah cikgu. Okay. Sebelum ni kita dah belajar tau berkaitan pakaian tradisional. Kita dah belajar berkaitan seni sulaman. Sebab apa cikgu tekankan dua benda ni? Sebab dalam seni tekat kita akan ada sedikit berkaitan dengan pakaian tradisional dan seni sulaman. Macam pakaian tradisional ni, tekat ni dia ada juga dihasilkan dalam pakaian tradisional. Dan seni sulaman ni bahan dia hampir sama, cuma ada sedikit penambahan dan proses dia agak berbeza sedikit. Jadi kita teruskan ke objektif pembelajaran. Pertama sekali, kamu akan memahami dan mengetahui sejarah dan prinsip asas seni tekat. Yang kedua, kamu akan mengetahui pelbagai motif seni tekat. Seterusnya, kamu akan mengetahui peralatan yang digunakan untuk penghasilan seni tekat. Dan yang terakhir, pelajar dapat membuat apresiasi pembelajaran. Jelas tak pelajar? Jelas cikgu. Okay. Jelas. Seterusnya, kita akan tengok sedikit video. Cikgu, kalau awak tak dengar suara atau muzik, awak bagi tahu cikgu. Baik cikgu. Baik cikgu. Noted. Seni tekat ni sebenarnya adalah seni tekat buatan tangan, iaitu seni tekat tradisional yang menjadi tradisi seni craft negeri Perak. Kalau mengikutkan cara pilar oli dulu, seni tekat ni dibawa masuk oleh negara Arab. Saya Puan Dwi Sadam, saya 59 tahun. Saya dah terlibat dalam seni tekat ni dah hampir 43 tahun. Pencapaian saya buat masa ni ialah menghasilkan seni tekat untuk Perak dan
menggunakan PPT berkerja terpilih. Dengan tekad ni membuatkan saya kenali di Perak dan juga di Malaysia, dan juga dapat berpeluang pergi ke luar negara untuk menunjukkan demonstrasi kraft tekad ni di sana. Ija, dengar tak suara cikgu? Dengar? Dengar? Okey. Kita dah tengok kan video tadi? Semua jelas tak video tadi? Jelas cikgu. Okey. Kita tengok tadi tekad ni cikgu nak tanyalah. Tekad ni berasal dari negeri mana? Cikgu nak tanya email boleh? Boleh cikgu. Okey. Tekad ni berasal pada negeri mana? Dalam video Daripada tadi dah. Daripada Perak. Pandai. Tekad ni dia berasal daripada negeri Perak, dan macam kita tengok tadi dalam video tadi, kita boleh tengok motif apa yang diketengahkan dalam seni tekad ni. Cikgu nak tanya Rafiqah lah. Ya cikgu. Awak boleh tengok motif apa dalam video tadi? Motif flora ataupun bunga. Betul, pandai. Tekad ni banyak menggunakan unsur flora untuk dalam seni tekatan lah. Macam pelbagai jenis bunga. Tapi ada juga menggunakan geometri, cuma kurang banyak. Sebab orang lebih tertarik menggunakan bentuk organik. Macam kita boleh tengok tadi, video tadi, beliau cakap yang tekad ni mampu membawa beliau sampai ke luar negara untuk mempromosikan tekad. Maksudnya tekad ni dia mampu untuk menjana kewangan tau. Jadi beliau sekarang dah dikategorikan sebagai usahawan jugalah. Seterusnya tekad ni juga sesuatu benda yang cantik. Betul. Sebab apa? Sebab kita tengok tadi beliau pun cakap yang tempahan beliau bukan daripada orang biasa sahaja, malah daripada pihak istana. Macam Raja Perak pun menggunakan seni tekad. Seterusnya, kita ke slide seterusnya. Persepsi seni. Prinsip asas seni tekad. Prinsip asas dalam seni tekad merupakan satu proses bersuji, iaitu menjahit dengan menggunakan benang putih bagi menetapkan kedudukan benang emas atau benang perak secara berulang-ulang sehingga menutupi mempulu. Siapa tahu benang putih ni macam mana? Ada siapa tahu tak benang putih? Ada tak? Tak ada ke? Tak tahu. Pasti cikgu. Benang Tak tahu. Okey, benang putih ni macam ni, nampak tak semua? Dekat lagi. Nampak? Nampak. Okey, benang putih ni selalunya dekat rumah awak pun ada, cuma mungkin bentuk dia panjang, dan selalunya benang putih ni kita jahit macam tag nama sekolah kamu kan. Kamu akan guna benang putih ni lah. Seterusnya benang emas. Benang emas ni memang kalau dekat rumah agak sukar lah nak jumpa, kecuali kalau keluarga kamu ke memang membuat tekad lah. Ini ialah benang emas. Seterusnya kita ada benang perak. Ini pun macam benang emas cuma warna perak, dan dia memang digunakan untuk tekad. Seterusnya kita ke mempulu. Mempulu ni dia sebagai acuan motif dan benang emas untuk membentuk bunga tekad. Seterusnya kita ke motif seni tekad, iaitu ni bunga kekwa. Kat rumah siapa ada bunga kekwa? Ada tak rumah siapa ada bunga kekwa? Rumah patuk saya. Oh, okey. Maksudnya awak pun dah tahulah macam mana bunga kekwa kan? Macam bunga kekwa ni kita boleh tahu dia mempunyai banyak kelopak bunga. Dan bunganya memang cantik lah. Seterusnya kalau kita ke sebelah sini, ini ialah tekatan yang dah siap lah.
pereka tekad tu dia membuat bentuk bunga kekwa, motif bunga kekwa. Ini mempuluh bunga kekwa, dia dah jahit tau menggunakan benang emas. Macam mana kita nak tahu? Kalau kita tengok dekat luar kan, ini motif apa ini motif apa, kita pun tak tahu. Jadi untuk kita tahu dia tu bunga kekwa, kita kena tengok kelopak bunga kekwa lebih besar dan panjang. Dan ini memang bunga kekwa, dan bukan kalau contohlah orang A dia buat tekad bunga kekwa, orang B akan buat tekad bunga kekwa. Dan desain bunga kekwa ialah sama, takkan berbeza. Sebab dia mudah untuk orang kenal lah. Seterusnya produk, macam mereka ni dia buat produk, ni dia buat bantal. Kita boleh je buat pelbagai produk lain, macam ada tekad ni dia buat kasut, buat beg, buat kain cadar, macam-macam lah. Seterusnya kita ke motif seni tekad bunga raya. Bunga raya ni bunga kebangsaan Malaysia, betul tak? Betul. Okey. Sebab itulah bunga raya ni dia mesti diaplikasikan dalam seni tekad. Sebab seni tekad ni sendiri dia berasal daripada negeri Perak, dan Perak ni dalam Malaysia, betul? Jadi secara tak langsung bunga raya ni akan dijadikan motif seni tekad. Dan bunga raya ni ialah salah satu motif yang menjadi pilihan utamalah untuk pelanggan. Seterusnya kita ke motif seni tekad bunga lawang. Bunga lawang ni kita nak jumpa kat mana? Siapa boleh jawab? Tup. Masakan. Kat dapur. Pandai, betul. Bunga lawang ni kalau kita tengok ni bukan bunga hidup. Dia bunga yang dikeringkan, dan kebanyakannya kita akan guna dalam masakan lah. Macam tadi kawan kamu cakap, sup, masakan. Kita guna untuk kari, macam-macam lah. Dan bila kita tengok di sebelah sini, motif bunga lawang ni dia lebih besar tau berbanding motif lain. Sebab apa? Sebab bila kita tengok sekuntum saja, macam bunga-bunga yang lain ni ada banyak kuntum kan. Dia jadi lebih kecil. Kelopak dia pun yang lain banyak, kelopak dia sikit kan. Jadi bila motif bunga lawang ni diaplikasikan dalam tekad, dia menjadi besar sedikit berbanding yang lain. Seterusnya kita ke motif seni tekad bunga anggerik. Okey, macam mana kita nak tahu ni bunga anggerik, bukan bunga kekwa, bukan bunga lawang? Sebab apa? Siapa boleh bagi saya kenapa dia berbeza? Dia tengah bulat ni, tahu tak apa? Semua tak tahu? Okay. Tak tahu tak apa. Macam ni, kalau kita perhatikan kelopak bunga lain semua sama kan? Nampak tak semua sama? Tetapi, pandai. Tetapi, satu kelopak ni je berbeza daripada lain. Dan seterusnya kita ke motif. Nampak tak kelopak yang lain semua sama kecuali satu kelopak besar ni. Dia lain pada lain. Betul tak? Nampak tak semua? Nampak cikgu, betul. Okey, jadi ini ialah motif bunga anggerik, dan produk yang dihasilkan ni ialah kipas. Okey, untuk produk kan, kebanyakan yang guna macam tokoh kita beliau tadi pun cakap yang banyak digunakan permintaan daripada pihak istana. Orang biasa pun ada guna, tak semestinya pihak istana. Orang biasa ada guna untuk majlis perkahwinan, macam dia nak buat tema tradisional. So dia ambil seni tekad dan dimasukkan dalam persepsi dalam dia punya majlis lah. Macam dia boleh buat kipas, kasut dan sebagainya. Seterusnya warna. Kalau awak perasan kan, warna kain dia berbeza tau. Macam ni warna merah, ni warna hitam, ni warna merah lagi, ni warna ungu. Sebenarnya kain baldu ni dia ada banyak warna. Dia ada warna kuning, warna hijau, macam-macam lah. Tetapi yang menjadi pilihan dan popular lah dekat Malaysia ni ialah warna hitam, warna merah dan warna biru. Jelas tak pelajar?
Jelas. Jelas. Terima kasih. Seterusnya, motif seni tekad bunga padi. Bunga padi ni dia popular dekat negeri mana? Kedah. Ada 8 Pandai. Ada kawan kamu sebut jelapang padi, Kedah jelapang padi kan? Betul, pandai. Macam mana kita nak kaitkan negeri Kedah dan negeri Perak? Okey, cikgu cuba terangkan. Bunga padi ni dia terkenal di negeri Kedah, manakala seni tekad ni terkenal di Perak. Faham? Seterusnya, dia orang Perak ni dia memasukkan bunga padi ke dalam motif. Bunga padi memang cantik sebab dia panjang-panjang dan dia akan dapat menarik minat orang Kedah apabila melihat tekad. Faham tak? Sebab orang Kedah ni dia memang dah biasa dengan padi. Padi tu cantik semua. Bila dia tengok seni tekad ni mesti dia akan tertarik dan dia akan belajar mengenai tekad. Mungkin dia akan membuat tekad dan akan diwawarkan kepada orang seterusnya untuk belajar tekad. Jadi tak langsung ni dapatlah memupuk semangat kemasyarakatan dalam kita, faham tak? Jadi tak adalah seni tekad ni hanya di negeri Perak sahaja, dapatlah di negeri-negeri lain. Faham tak pelajar? Faham. Terima kasih. Seterusnya kita ke jenis-jenis seni tekad. Tekad ni dia ada dua, iaitu pertama sekali tekad timbul benang emas. Tekad timbul benang emas ni dikenali sebagai tekad bersuji yang merupakan proses sulaman benang emas dan perak yang ditekat di atas kain baju mengikut motif atau corak. Seterusnya tekad gubah. Okey, tekad gubah ni cikgu hari ni akan tekankan dengan tekad gubah lah. Sebab apa cikgu tekankan tekad gubah? Tekad gubah ni dia lebih senang dan mudah untuk dibuatlah oleh pelajar berbanding tekad timbul benang emas. Sebab tekad timbul benang emas ni bahan dan proses dia agak banyak dan sedikit sukar untuk kamu buat. Dan cikgu faham kita dalam belajar online kan. Sebab itu cikgu tekankan tekad gubah ni. Nanti awak akan tengok video demonstrasi yang cikgu buat. Tapi kita tengok dululah tekad gubah definisinya. Tekad gubah pula menggunakan acuan yang diperbuat daripada kertas nipis yang ditebuk dengan motif atau reka corak. Benang sutera merah yang dikenali sebagai benang untina digunakan untuk menjahit benang hijau mengikut reka corak yang dipilih. Siapa tahu benang untina tu benang apa? Ada siapa tahu tak? Tak tahu cikgu. Okey, ini ialah benang untina. Benang untina ni sebab apa cikgu kaitkan dengan seni sulaman? Sebab ini ialah bahan utama yang akan digunakan dalam seni sulaman. Ingat tak? Inilah benangnya. Nampak? Oh, nampak cikgu? Nampak. Okey. Pandai, bagus. Terima kasih. Seterusnya kita nak tengok benang hijau. Awak semua boleh muka surat 94. Semua dah buka ke? Dah cikgu. Cik, nampak tak info seni yang bawah sekali ada benang hijau? Nampak tak? Nampak? Cikgu nak seorang bacalah. Cikgu nak Nurin bacakan. Saya bacakan. Cikgu. Okey. Benang hijau ialah serat yang berwarna hitam pada pangkal pelepas enau yang dililit dengan benang sutera merah. Ia digunakan sebagai bahan membentuk motif dalam tekad gubah. Okey, pandai. Terima kasih Nurin. Tahu cikgu. Terusnya kita ke contoh-contoh tekad timbul benang emas. Macam mana kita nak tahu yang tu tekad timbul benang emas dan bukan tekad gubah? Okay, pertama sekali tekatan dia, motif tekatan dia akan timbul lah sebab tu nama dia tekad timbul benang emas. Dan dia nampak lagi kemas dan cantik. Dan dia punya motif pula besar berbanding tekad gubah. Nampak tak?
Nampak? Okey, macam ni pula. Saya tanyalah, ini bunga apa? Kita dah belajar tadi, ini motif bunga apa? Wah. Pandai, ini motif bunga kekwa. Okey, macam ni kita tengok dia menggunakan kain baldu berwarna merah dan dia framekan. Maksudnya mungkin pelanggan atau dia nak gantung ke kan dekat dinding dia, nak buat hiasan. Manakala yang sebelah ni pula masih bunga kekwa dan dia membuat produk bantal mungkin nak letak dalam bilik ke kan. Dan dia menggunakan kain baldu berwarna biru. Seterusnya, inilah yang saya cakap tadi. Ada orang yang nak masukkan dalam perkahwinan mereka seni tekad kan. Jadi mereka akan tempahlah macam ni. Tengok ada katilnya dia buat ada tekatan tepi ni. Seterusnya kipas untuk kipas pengantin ke kan. Dekat ni, lepas tu ini barang untuk simpan barang ke. Jadi dia warna pula mesti selari lah, mesti dah sama semua kan. Takkanlah kipas warna biru, katil pula warna ni kan, warna hijau ke. Jadi tak cantik lah, mesti kena sama satu set. Seterusnya, ini ialah contoh tekad gubah. Tekad gubah ni dia ada dua tau. Macam awak tengok. Nampak tak perbezaan dia? Nampak tak pelajar? Nampak cikgu? Macam ni. Ini tekad gubah yang pertama ni. Cikgu akan tunjuk dalam video demonstrasi nanti tau. Macam ni kita boleh tengok. Pertama sekali kita kena buat mempuluh. Mempuluh tu kita lukis di atas kertas. Lepas tu kita gunting. Lepas tu kita tekapkan balik guna pensel ke, guna kapur ke kan di atas kain baldu. Lepas itu kita jahit dia menggunakan, kita letak benang emas, lepas tu kita lilitkan benang untina tu di antara benang emas. Faham tak? Nanti kita tengok sama-sama lah video demo. Seterusnya yang kedua, ini yang kuning ni mempuluh. Mempuluh ni kalau bahasa lainnya kita panggil motif yang digunting lah. Tetapi dalam seni tekad kita menggunakan nama mempuluh. Dan macam ni dia gunakan kertas. Lepas tu dia lukis-lukis, lepas tu guna kertas, dia gunting. Lepas tu baru dia jahit lah benang emas dan benang untina di tepi ni. Tetapi ada juga yang menggunakan kain perca. Macam kalau jahit baju kan, kain perca lebihan tu kita boleh juga buat jadikan mempuluh. Jadi dia lebih bercorak lah. Kalau kain perca tu corak bunga, nanti akan nampak corak-corak bunga di mempuluh ni. Seterusnya, ini contoh yang lebih banyak besar lagi lah dekat gubah. Macam ni mungkin sarung bantal ke, set cadar ke kan. Dan ini kita boleh nampak apa? Apa yang bulat-bulat ni? Nampak tak? Semua nampak tak? Bulat-bulat. Dekat masa kita cikgu. Ini yang cikgu tunjuk ni nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Okey, ini dia bukan tekatan tetapi ini ialah manik. Di dalam proses tekad gubah ada juga pereka tekad yang memasukkan manik di dalam tekad gubah. Tetapi manik ni boleh guna kebanyakan guna tekad gubah saja dan bukan tekad timbul benang emas. Sebab tekad timbul benang emas ni motif dia sendiri tadi kita nampak dia besar kan? Nampak? Ingat tak? Jadi bila masukkan manik tak sesuai lah. Sebab dia dah besar, dah cantik macam tu. Kalau kita masukkan dekat tekad gubah, dia punya motif halus sedikit berbanding tekad timbul benang emas dan corak dia lebih kecil tau. Jadi untuk menambahkan kecantikan, dapat menarik perhatian pelanggan lagi, mereka akan tambah manik. Macam kita boleh tengok kat sini,
dia jadikan ranting dan daun ni tekat, dia buat tekat. Tapi untuk bunga pula dia meletakkan manik. Semua nampak tak? Jelas tak? Jelas, cikgu. Jelas. Okay, terima kasih Raja. Seterusnya kita ke alatan seni tekat. Yang pertama sekali pemidang kayu. Pemidang kayu ni pemidang kayu yang berkaki. Selalunya digunakan oleh pereka tekat lah yang menjadikan tekat ni sebagai kerjaya, dia akan guna yang ni. Kalau macam kita nak buat biasa ni, macam awak nanti, macam cikgu pesan, kita hanya guna pemidang yang digunakan waktu buat seni sulaman. Ingat tak? Ram pemidang. Ingat tak pelajar? Ingat. Okey. Seterusnya kita ke cuban. Ini cuban yang diikat dengan benang emas atau perak. Okey, kalau kita boleh tengok muka surat 95, dia ada proses penyediaan cuban. Kamu boleh nampak tak? Boleh. Okey. Cuban ni awak boleh tengok je, boleh tengok dalam buku teks, tapi cikgu tak tunjuklah proses penyediaan cuban. Sebab hari ni cikgu nak tekankan tekat gubah. Tekat gubah tak perlu menggunakan cuban. Dan dia lebih senanglah untuk kamu hasilkan tekat gubah. Cuban ni hanya digunakan digunakan semasa membuat tekat timbul benang emas. Seterusnya pisau pemotong, kita ada gunting, kain baldu, kita ada kain lapik cotton putih. Ini pun digunakan untuk tekat timbul benang emas. Seterusnya kita ada mempuluh yang telah ditebuk dari kertas keras atau cardboard. Kalau buat tekat gubah boleh juga guna kain perca macam saya cakap tadi. Design untuk mempuluh tak kisahlah, suka hati awak asalkan dia berkait dengan bunga. Seterusnya kita ada benang emas, ada benang perak dan kita ada benang kapas, benang putih yang saya tunjuk tadi, jarum jahit. Jarum jahit ni kita tak guna jarum jahit yang biasa, yang kecil. Kita guna jarum jahit yang kita belajar sebelum ni dalam seni sulaman. Jarum tu pun akan gunalah. Dan contohlah cikgu cakap, awak nak buat tekat macam kain badu yang awak pilih ni, awak nak warna kuning. Jadi benang ni awak nak guna warna kuning juga tak? Awak rasa sesuai tak? Kain badu warna kuning, benang emas pun warna kuning. Awak rasa sesuai tak? Saya tanya. Tak sesuai. Tak nampak. Betul. Sebab bila kita guna warna sama, tak nampaklah timbul, tak nampaklah perbezaan dia. Jadi bila kita guna kain badu warna kuning, kita kena guna benang perak. Kalau guna kain badu hitam, boleh guna benang kuning, benang perak. Dan saya rasa bila kita masuk bab warna, awak akan fahamlah sebab kita dah pernah belajar sebelum ni. Betul tak pelajar? Betul, belajar kontra. Pandai. Seterusnya kita ke ini alatan seni tekat yang lebih jelas. Macam tadi hanya lukisan, gambaran biasa kan. Ini yang betul-betul. Macam kita tengok sini ada pemidang kayu. Inilah pemidang kayu yang berkaki tu. Seterusnya kain badu. Nampak tak? Mereka menggunakan kain badu berwarna merah. Sebab saya cakap tadi kain badu berwarna merah antara yang mendapat sambutan. Seterusnya kita ada benang emas. Ini benang emas yang warna kuning ni. Itu kita ada cuban yang bentuk T kecil ni. Ini ialah cuban. Seterusnya kita ada tali regang. Tali regang ni boleh menggunakan tali rafia biasa ataupun ada juga yang menggunakan kain cotton digunting bentuk panjang lepas tu ikat. Sebab kain cotton pun dia sesuai lah, dia ketat. Seterusnya mempuluh. Macam dalam gambar ni dia membuat motif kipas. Kalau kita bolehlah nak buat motif apa-apa pun. Seterusnya ini bahan seni tekat yang ada dalam buku teks muka surat 94. Macam tadi kita ada benang emas atau perak. Ini yang panjang punya. Sebenarnya sama je. Gam kanji ni untuk guna tekat timbul benang emas.
kain irasan, kain badu yang ni benang putih, kain putih atau kain nipis ni untuk dekat timbul benang emas. Seterusnya kita ke video demonstrasi. Cikgu harap kamu semua dapatlah fokus kepada video cikgu sebab nanti cikgu nak tanya berkaitan apa yang kamu dapat daripada video ni. Dan ada beberapa soalan yang cikgu nak tanyalah. Semua bagi perhatian, okey? Satu lagi kalau video tak dengar tolonglah bagi tahu cikgu. Baik, cikgu. Terima kasih. Alat dan bahan seni sekat. Kain badu, benang emas, gunting, benang musina, jarum, ram gemedang, sapu putih atau pensel warna putih, pensel, dan kertas. Pertama sekali, kita perlu melangkah motif mengikut kesukaan motif. Jadi inilah mempolo yang kita lakar tu tau. Seterusnya, menggunting motif mengikut bentuk. Dan melukis motif di atas kain menggunakan sapu putih atau pensel warna putih. Lepas tu kita tekakkan balik di atas kain badu ni. Lepas itu, masukkan kain ke ram pembidang. Dan kita perlu mengetatkan kain untuk membolehkan kain menggerak. Setelah itu, benang musina dijahit merendati benang emas ikut rupa motif bunga lawang. Pastikan pelajar berhati-hati masa menggunakan jarum sebab jarum kan tajam, takut terkena jarum. Seterusnya, mematikan hujung benang.
proses mendekat harus dilakukan dengan kesabaran dan teliti. Hasil tekad sebuah motif bunga lawang yang Raja, semua jelas tak dengan video tadi? Jelas cikgu. Okey, jadi kita teruskan dengan apresiasi yang boleh kamu buat berdasarkan video sebentar tadi atau hasil yang cikgu paparkan dalam slide ni lah. Cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu buat apresiasi. Okey pelajar? Okey. Boleh cikgu. Lagi 4 minit Terima nak kasih rehat. pelajar. Okey. Jadi pelajar, semua dah buat ke apresiasi? Semua dah hadir ke? Dah cikgu. Ya. Okey. Jadi cikgu pilih nama. Lepas tu awak bagi jawapan awak, okey? Baik, cikgu. Cikgu nak yang pertama apresiasi daripada Husna lah. Husna ada. Cikgu, ya cikgu, sorry. Saya nampak motif flora. Lepas tu motif flora bunga lawang. Okay, pandai. Tadi pun cikgu dah sebut dalam tadi ada bunga lawang. Terima kasih Husna. Seterusnya cikgu nak Azim boleh? Ya cikgu. Okey, apresiasi kedua boleh? Boleh cikgu. Apa yang saya nampak tadi, saya nampak ada unsur garisan di sekeliling motif. Betul. Semua boleh nampak kan ni garisan? Ya. Okey, pandai. Seterusnya apresiasi yang ketiga cikgu nak Anis boleh? Boleh. Okey. Cikgu menggunakan unsur pengulangan di mana kelopak-kelopak tu cikgu ulang sebanyak 5 kali. Okey, pandai. Seterusnya cikgu nak Milia ada? Ada cikgu. Okey, apa yang kamu dapat? Terdapat unsur warna kontra yang iaitu kain badu berwarna hitam, manakala benang emas berwarna kuning dan benang untina berwarna merah. Okey, pandai. Semua betul. Semua pandai. Terima kasih pelajar. Seterusnya cikgu ada soalan. Cikgu nak panggil Afifah lah. Apakah nilai estetika yang diperoleh semasa menghasilkan karya ini? Awak rasa apakah nilai yang kita akan dapat bila buat karya ni? Saya rasa nak buat karya ni kena rajin cikgu dan kena buat sungguh-sungguh. Betul. Sebab apa kita kena rajin? Sebab seni craft ni sesuatu benda yang indah dan cantik. Kalau kita buat comot-comot nanti tak cantik lah, betul tak? Dan kita tak boleh tarik perhatian orang untuk beli, untuk minat dengan hasil yang kita buat. Awak setuju tak dengan saya? Setuju. Pandai. Seterusnya kita ke rumusan pembelajaran. Okey, hari ini kamu dah mengetahui dan dapat menjelaskan sejarah dan prinsip asas seni tekad, jenis-jenis seni tekad, alatan dan bahan serta proses untuk menghasilkan seni tekad. Siapa ingat tekad ni berasal daripada negeri mana?
Perak. Pandai. Terima kasih. Jenis seni tekad ni ada berapa? Ingat? Dua. Pandai. Okey, sebut dua tu boleh Nurin? Simbol benang emas dengan tekad gubah. Pandai. Terima kasih Nurin. Alatan dan bahan. Cikgu nak Arif boleh bagi 3 alatan dan bahan. 3. Boleh go. Alatan pemidang kayu, jarum dengan papan tebuk, Okey. bahan lilin, gam kanji dengan mempulur. Okey, pandai. Itu dicampurlah, ada untuk tekad timbul benang emas dan ada juga untuk tekad gubah. Seterusnya kita membuat eksperimentasi terhadap alatan, bahan dan proses berdasarkan kefahaman terhadap prinsip penghasilan seni tekad serta membuat apresiasi terhadap penghasilan karya seni tekad. Tadi dalam video pun kita dah tengok alatan dan bahan semasa buat tekad. Lepas tu kawan-kawan awak pun dah kongsikan apresiasi yang mereka dapat berdasarkan video tekad yang cikgu tunjuk tadi. Jadi cikgu ada juga soalan lagi. Kamu rasa apakah cabaran dalam menghasilkan karya tersebut? Cikgu nak tanya, siapa yang cikgu tak tanya lagi? Cikgu tanya Zahida boleh? Apa kamu rasa? Betul. Macam dalam video tadi cikgu dah cakap. Kita nak buat tekad ni kita kena teliti sebab apa? Kita menggunakan benang yang halus tau. Dan benang tu pula bukan kita guna satu. Kita menggunakan 2 benang yang berbeza. Seterusnya kita kena sabar. Sebab apa? Sebab dia kecil-kecil kan. Tekad ni kita kena buat halus-halus barulah cantik. Seterusnya cikgu ada tugasan untuk kamu semua. Kamu semua boleh muka surat 100. Semua dah buka ke? Dah cikgu. Okey. Macam awak boleh tengok kan dekat atas tu awak nampak tak? Dia ada bagi proses untuk kita lilit benang tu. Nampak tak A dan B tu? Nampak. Okey, kat situ awak boleh tengoklah. Dia berselang-seli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti awak boleh buat latihan berdasar gambar rajah ni lah. Dan awak boleh hasilkan seni tekad gubah bermotifkan bunga berdasarkan demonstrasi yang ditayangkan. Saya tak kisah pun awak nak buat bunga bentuk apa pun, bunga apa pun, saya tak kisah. Walaupun saya tak bagi contoh-contoh bunga tadi, awak bolehlah nak buat bunga kantan ke, bunga mawar ke, saya tak kisah. Seterusnya, hantar gambar karya melalui WhatsApp pada minggu hadapan. Cikgu nak kamu buat langkah-langkah tu 1 sampai 6 saja. Langkah 7 tak perlu buat. Tak perlu menghasilkan produk. Faham tak pelajar? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, jadi itu sajalah daripada cikgu. Cikgu nak ingatkan kamu sentiasa mematuhi SOP dan kekal duduk di rumah, jangan keluar dan keluar bila perlu sahaja. Sentiasa memakai pelitup muka dan jaga kebersihan. Jadi terima kasih pelajar. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Amin.